Hak ni nak tunjuk contoh supaya mudah kita faham. Sekira-kira jika kita hendak banding, nak buat misal, perumpamaan atas jalan takrib hampir kepada untuk memudahkan kita faham. Bagi faham kita, maka iaitu bahawasanya ada bagi kita ini kalam nafsi. Artinya arti kalam nafsi, kalam zati. Iaitu kalam zati, kalam zati itu, kalam nafsi itu sifat yang dihantar pada anak lidah kita makhluk yang melawanikan bisu. Baik, kita makhluk ni cakap dengan apa? Bukan dengan mulut. Kerana orang bisu ada mulut, ada angkung, ada lidah, tapi tak boleh cakap kerana dia bisu. Pasal apa bisu? Tak ada kalam. Orang hak boleh cakap ada kalam. Jadi Allah Ta'ala buat kalam makhluk, kalam manusia, yang Allah Ta'ala letakkan kalam kita ni di anak lidah. Kita nganga, suluh atau selek, lampu. Hak nampak tergantung tu. Nah, itulah sifat duk dalam tu. Sifat kalam makhluk. Maka apabila kita ada sifat kalam di anak rengkung, anak lidah kita tu, maka kita tak bisu. Kita tak bisu. Maka melawani bisu dan kelu. Kalau ada sifat kalam, tak bisu, tak kelu. Maka bila ada kalam yang Allah Ta'ala buat di anak lidah kita, pada kita, dapatlah bagi kita bercakap. Sifat lain, bercakap lain. Sifat ada dalam anak lidah. Adapun bercakap, apa dia bercakap? Bercakap ni bergerak mulut, bergerak anak lidah. Tu orang panggil bercakap. Kalau diam, orang panggil diam. Tak bercakap. Bercakap mesti bergerak mulut dan lidah. Tu orang panggil bercakap. Bercakap-cakap ni perbuatan. Sifat bukan perbuatan. Sifat duduk dalam anak lidah kita makhluk. Bercakap makhluk kita ni bergerak mulut dan lidah. Itu orang panggil bercakap. Perbuatan bercakap itu. Dengan dia bagi kita bercakap dengan dia dengan sifat perkata itu pada apa-apa pekerjaan dan memberi ketahui dengan tuturan, dan bila hilangnya jadi kelulah lidah kita. Sampai bila kita boleh bercakap? Sampai mana Allah Ta'ala izin sifat tu ada di anak lidah kita. Tapi apabila rosak sifat tu, maka kita pun tak boleh cakap. Contoh aku mana dalam fiqh, kita menghilangkan sifat perkata. Maknanya kita merosakkan sifat perkata orang, maka wajib bayar dia. Nah, kita wajib kena bayar dia. Kena bayar ganti rugi. Maka apabila rosak, seumpamanya kita tojoh besi, kena di anak rengkung dia tu, anak lidah dia tu pecah. Apabila pecah, rosak sifat perkata, dia tak boleh cakap. Nah, jadi kita bercakap ni bukan dengan mulut, bukan dengan lidah, tetapi kita boleh bercakap dengan sebab kita ada sifat perkata. Dengan sifat perkata kita bercakap. Apabila bercakap, keluarlah perkataan. Maka adakah demikian sifat itu berhuruf dan bersuara? Sifat yang ada di dalam anak lidah kita tak ada huruf, tak ada suara. Yang berhuruf bersuara perkataan. Sifat bukan ada huruf, ada suara, bukan ada. Sifat tu hanya semata-mata sifat yang duduk dalam anak rengkung kita, anak lidah kita. Tak ada huruf, tak ada suara. Hak berhuruf suara tu perkataan. Dan adakah terdahulu dan terkemudian? Tak ada huruf, tak ada suara sifat tu. Tak ada terdahulu, tak ada terkemudian. Sehingga barang yang pada kita itu arad. Kerana kerana berdirinya sifat itu pada jirim, dan yang pada Tuhan itu daripada ma'ani dan bukannya arad. Hak ni nak bagi kita faham contoh saja.
Nak bagi kita mudah faham, mula-mula kita ada kalam. Allah Ta'ala buat kat kita ni. Kemudian dengan kalam tu kita bercakap. Apabila bercakap, keluar suara. Keluar huruf, keluar suara, perkataan. Perkataan tu mai pada bercakap. Cakap tu sebab ada kalam. Jadi tu misal makhluk. Adapun Allah Ta'ala bukan arat, bukan. Adapun sifat kita duduk pada anak angkung, anak lidah. Sifat Allah bukan macam tu, subhanallah, bukan macam tu. Cuma kita yakin Allah ada kalam, dengan kalam Allah berfirman, maka dengan firman itu keluarlah perkataan yang kita baca dalam Quran itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu perkataan. Mai mana? Mai daripada titahan Tuhan. Sebab apa Allah bertitah? Kerana ada kalam. Habis hak tu ya. Mustahil lawannya lawan kalam, iaitu ketiadaan perkata. Subhanallah. Mustahil, tak logik, tak boleh masuk pada akal kalau Allah Ta'ala bisu. Subhanallah, tidak. Mustahil lawannya lawan kalam, iaitu ketiadaan perkata. Kalau tak ada perkata, mustahil, bohong, tak logik, tak masuk pada akal kita. Pasal apa? Kerana dalil, iaitulah wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata oleh Allah akan Nabi Musa sebagai berkata-kata yang sungguh. Memang Allah Ta'ala bercakap, bertitah, berfirman sungguh dengan Nabi Musa AS. Kalau tak ada berkata, bohong, mustahil. Yang lazim daripadanya, daripada ketiadaan perkata itu, bisu. Subhanallah, Allah tidak bisu. Bisu sifat mustahil, bukan sifat Allah Ta'ala. Dan kelu, bisu dan kelu itu mustahil. Kerana bahawasanya, pasal apa mustahil? Kerana bahawasanya bisu itu kekurangan, dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil. Subhanallah, tidak ada pada diri Allah Ta'ala. Apa kita bincang? Wajib kita yakin Allah ada perkata, sifat kalam. Maka dengan kalam itu Allah dapat berfirman, bertitah. Hasil daripada titahan, maka jadilah perkataan. Habis itu. Kemudian wajib kita yakin Allah ada kalam. Mustahil bisu. Apa dia mustahil? Perkara yang tak boleh terima akan adanya. Kalau ada bisu, tak boleh terima pada akal, tak logik, bohong. Tu almarhum Tok Soleh rahimahullah, dia kata kalau orang percaya benda mustahil ni, maknanya dia tu kurang cerdik. Tok Soleh dia habaq terang-terang kalau percaya benda mustahil ni bodoh. Dia jenis orang tua-tua. Saya ni hak lapis muda-muda kena ringanlah sikit. Dia kata bodoh. Kalau orang percaya benda mustahil, bodohlah orang tu, dia kata. Tak artilah orang tu. Tu. Pasal apa? Contohlah orang cerita, saya ni masa mak saya nak beranak kat saya pergi panggil Tok Bidan. Hai, sungguh kalau kata percaya sungguh bodoh. Pasal apa? Hang duduk dalam perut mak hang. Lepas tu hang kata hang mak hang nak beranak kat hang pergi teruk Tok Bidan. Macam mana? Macam mana? Tak boleh terima. Itu benda mustahil. Jadi kalau orang kata Allah Ta'ala bisu, akal kita tak boleh terima sama sekali. Subhanallah, tak boleh terima. Pasal apa? Kerana bisu itu kekurangan. Kalau Allah Ta'ala ada kekurangan, tak ada alam. Tak boleh ada alam. Subhanallah, tidak boleh ada alam ni. Baik. Tu kita belajar dalil supaya iman kita, akidah kita teguh, kita berpegang. Iblis mai bisik dekat kita, dia kata kalau Allah Ta'ala bisu, tak boleh. Sebab tak boleh ada alam. Lepas tu dia kata tu orang bisu boleh buat kerja. Dia goda kita, dia kata orang bisu boleh buat kerja. Maka kita jawab kat dia balik, tu orang
Bolehlah. Tapi kalau Tuhan bersifat dengan bisu, tak boleh ada alam. Pasal nak menjadikan alam ini syaratnya yang dinamakan ilah ataupun Rabb yang mesti bersifat dengan sifat kesempurnaan, tak boleh ada walaupun sikit kekurangan. Kalau orang bisu boleh buat kerja, tapi kalau Tuhan bisu tak boleh buat alam. Tak boleh. Kerana syarat nak dinamakan Tuhan itu, syarat nak dinamakan ilah Rabb itu mesti sempurna, kamal, bersifat dengan sifat kamalan. Kalau ada sikit sebesar biji zarah kekurangan, tak boleh ada alam ni. Subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan. Maka kita yakin Allah tak bisu, mesti bersifat dengan kalam. Allah tak bisu, mesti bersifat dengan kalam, perkata itu. Itu kita yakin macam tu. Tapi kalau makhluk, orang buta, orang pekak pun boleh buat kerja lagi. Tapi Allah Ta'ala tak boleh ada pekak buta tu, tak boleh ada pada diri Allah Ta'ala. Bisu tidak ada pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala mesti sempurna. Mesti sempurna. Jadi dalil kata Allah Ta'ala ada kalam, iaitulah alam ini. Iaitu adalah ayat Al-Quran dan alam ini menjadi dalil Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Sikit lagi. Dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil. Yang kita baca subhanallah maha suci Allah, subhanallah maha suci Allah, yakni maha suci daripada tiap-tiap kekurangan. Maha suci daripada tiap-tiap kekurangan. Tak ada kekurangan tu. Bisu tak ada kat Allah Ta'ala. Inilah dalil kalam yang akli. Macam mana? Kalau Allah bisu tak boleh ada alam. Pasal syarat nak ada alam ni Allah yang cipta, yang mana Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan kesempurnaan, tidak ada kekurangan. Kalau ada kurang, alam ni tak boleh ada. Tak boleh ada. Subhanallah, tidak ada kekurangan pada Allah Ta'ala. Inilah dalil yang akli. Dan lagi dalil yang membuktikan Allah Ta'ala ada kalam, iaitulah firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama fi'il madhi, Allahu fa'il. Telah berkata oleh Allah Musa maf'ul, akan Nabi Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa sebagai berkata-kata yang sungguh. Memang Allah Ta'ala bercakap sungguh. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Itu namanya memang betul Allah Ta'ala berfirman dengan Nabi Musa. Habis. Artinya bertitah-titah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata, yakni berkata-kata yang sungguh. Orang petani ni dia bercakap sungguh-sungguh. Kalau dia bercakap tu, begitu juga orang dulu-dulu. Dia bercakap nak habaq kata benda tu betul-betul, dia habaq menunjukkan memang betul. Macam kita orang Kedah, masin paip, merah nyala, maneh ting. Tu orang petani maneh ting tu. Kalau kita maneh necah, maneh sungguh. Lagu tu. Ni Allah Ta'ala berkata-kata sungguh. Taklima. Wa kallamahu Allahu Musa, telah berkata oleh Allah akan Nabi Musa, telah berkata oleh Allah akan Nabi Musa taklima. Ulang lagi. Kata-kata sungguh. Di mana? Tursina. Ketika Nabi Musa balik daripada menikah dengan anak Nabi Syuaib di Madian, Jordan lah ni. Nak balik ke Mesir nak lawan dengan Firaun, singgah di Tursina tengah jalan. Di situlah Allah Ta'ala bertitah dengan Nabi Musa. Lah ni kalau siapa nak pergi tengok Bukit Tursina daripada pekan Mesir ni, Qahirah, nak pergi ke situ, sa'i, tak boleh pergi mana? Pergi situ lah. Tidur itu. Pergi tengok bukit ni. Almarhum Tok Saleh dia pergi. Tu kata orang bijak ni, dia lain fikiran dia. Dia tak kena. Dia pergi melancung tempat-tempat yang ada kaitan sejarah sirah yang berkaitan dengan Rasul.
yang ada dalam Quran dan begitu juga yang ada di dalam sirah Nabi kita terutamanya sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi semua Mekah, Madinah tentulah. Palestin dia pergi. Bukit Tursina pergi, Madian di Jordan, Tursina di Mesir. Dia tok tu dulu. Baru dia pergi negeri lain. Ni kita ada duit banyak pergi ke Jepun, pergi ke Korea. Hak tempat-tempat jarah ni kita tak pergi. Bukan kata tak boleh berjalan tak apa. Tapi atok yang terlebih utama. Tu pikiran ulama, masak matang yuqaddimul aham summa aham. Didahului yang terpenting. Kemudian hak lain. Tu cara fikir mereka. Tak sama dengan fikir kita. Kita ni fikir sekerat ni. Jadi apabila dia cerita Isra' Mi'raj, dia cerita tempat dia pergi. Dia nampak. Satu. Tu orang kata, Tok Saleh kalau cerita sirah ni, macam dia duduk di situ. Betul sebab dia pergi. Nampak pintu Masjidil Aqsa ni kat mana? Hak Tambak Barak di mana? Nampak. Dia ilmu ni ada ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Kita hadap ngaji ni baru ilmu yaqin. Orang cerita kita yakin. Tengok, rasa. Dia ni yakin, ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Memang dia rasa pergi tempat tu. Tu dia cerita macam dia duduk situ. Keadaan tu, dia faham. Keadaan perjalanan sirah itu. Tu cara ulama fikir. Habis itu. Jadi dalil Allah Ta'ala berfirman wa kallamallahu Musa taklima, telah berkata oleh Allah akan Nabi Musa sebagai berkata-kata yang sungguh, bukan main-main tak. Habis. Artinya memberi ketahui ia akan Nabi Musa dengan kalamnya yang qadim. Allah Ta'ala berfirman dengan sebab Allah Ta'ala ada sifat kalam, maka Allah Ta'ala berfirman dengan Nabi Musa. Jadi kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Kita berhenti di sini. Kemudian artinya memberi ketahui ia akan Nabi Musa akan kalamnya kalam Allah yang qadim. InsyaAllah kita akan sekali lagi habis lafaz kalam. Jadi kalau orang tanya Quran tu baru ke qadim, maka nak buat guna, tengok dulu siapa yang bertanya. Kalau orang tanya tu ahli mengaji, kita jawab. Tapi kalau dia bukan ahli mengaji, maka nanti dulu. Maka kalau orang mengaji, kita jawab satu persatu. Ada Quran ini yang dinamakan Quran ini 4 bahagian. Tapi kalau dia tak mengaji, dia tanya Quran ni baru ke qadim, kita kata qadim. Pasal takut keliru Kalau dia bukan ahli mengaji, Quran ni baru ke qadim, tanya pula di kedai kopi, kita kata qadim, cukup. Tapi kalau ahli mengaji, Quran ni baru ke qadim. Sesuai dengan keadaan, masa, ketika dan tempat, maka kita menerangkan satu persatu dengan jelas bagi ahli ilmu. Jadi tak sama orang khawas dengan orang awam. Dia bukan boleh sama, tak sama. Kita hak mengaji ni, tak apa kita bahas. Tapi kalau orang tak mengaji, kita tak boleh bahas. Berlaku fitnah. Macam ajak perkara-perkara yang dalam-dalam kepada umum. Maka orang tak payah. Hak awam ni kena bagi secara umum. Kalau betul-betul nak mengaji, barulah didetailkan satu persatu. Supaya apa? Tidak mengelirukan akan masyarakat. Keliru masyarakat ni, Tok Saleh kata haram, dosa. Keliru orang, tak boleh. Tak boleh. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni mengaji jenis segera semua. Bukan makanan yang segera. Dulu ni nak buat makanan cukup payah, lah ni segera belaka. Mi segera, roti canai segera semua. Begitu juga mengaji. Nak main mengaji pasal tak dan, tolong rakam sat. Rakam pun panjang apa tak? Live panjang juga. Kerak buat bagi pendek 3 minit sudah. Dah manja-manja lagi, dah mudah-mudah lagi nak. Jadi keadaan sekarang ni sesuai dengan keadaan masyarakat, ilmu dibahas,
dengan masyarakat. Tapi kalau ahli ilmu dia lain. Khawas dengan awam lain. Khawas maknanya pahaman dia tu tinggi. Adapun awam pahaman dia yang orang Arab, perpatah Arab kata al-awam kal-hawam. Orang awam ni seperti binatang hak melata di atas muka bumi ni. Jadi nak bagi dalam-dalam tak boleh, dia tak faham. Dia tak faham. Lagu tu. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada muka surat 19. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima min ni'mah raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ni Kedah 113 kan. Moga-moga dengan berkat 113 ahli badar Allah Taala hilangkan corona daripada khasnya negeri Kedah kita, amnya Malaysia dan umat Islam keseluruhnya. Minta Allah Taala jauhkan bala dan wabah ini daripada kita. Jadi agama kita dia bagi jalan penyelesaian. Tolak bala buat mana? Sedekah. Habis tak ada duit, kita bagi 2 kupang, 3 kupang, RM1 dalam tabung masjid. Tu jalan penyelesaian, solusi yang diajar oleh agama. Nak bagi panjang umur, silaturahim. Semua ada dah dalam agama kita diajar. Wallahu a'lam.